Wah, kita berjumpa lagi. Okey ya, hari ini kita akan sambung. Okey, topik kali ini ialah topik 2.2.1, keanjalan harga permintaan. Yang ni hari ini kita dah mula masuk bab keanjalan. Ya, ramai sangat cakap, cikgu tak tahulah apalah, tak ingat. Okey, tak apa, belajar. Okey ya. Okey, keanjalan harga permintaan. Okay, kita juga sebut elasticity of demand ya. Ini bahasa Inggeris dan ditandakan sebagai ED. Okey ya. Yang kita dalam rumus kita akan gunakan ED ya ataupun ED lah. Okey ya. Sama ya. Okey, kenapa ED? Kerana elasticity and D stand for demand. Elasticity adalah keanjalan and D adalah demand. That's why ED ya, bahasa antarabangsa itu dengan bahasa Inggeris. Apa dia? Sebelum tu kita kena tahulah keanjalan tu apa dia. Ya, ada yang tanya keanjalan tu apa? Tak tahu apa keanjalan. Ni dia sifat getah ya. Getah ni adalah kita kata dia menganjal ya. Apabila kita tarik, nampak tak perubahan dia ya? Boleh dipanjangkan ya. Sehingga mana dia boleh dipanjangkan? Sehingga tariklah sehingga putus. Okey, tak adalah ya. Okey. So, boleh ya faham setakat itu apa dia anjal? Maksud anjal itu dari segi bahasa. Kita pula hari ini adalah akan melihat pada topik keanjalan harga permintaan. Jadi kita akan mengukur keanjalan permintaan itu ya, perubahan permintaan disebabkan oleh harga. Okay, ya, keanjalan harga permintaan iaitu permintaan berubah ya. Sebenarnya kita lihat darjah ya. Kita akan lihat mengukur peratus perubahan. Ya, berapa banyak apa yang berubah iaitu permintaan ya. Peratus perubahan permintaan disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh harga. Itu yang kita akan kaji sebenarnya dalam topik keanjalan harga permintaan ini ya. Kita akan tengok berapa banyak permintaan ini berubah ya disebabkan oleh harga. Maksudnya harga itu berubahlah ya. Harga itu berubah. Harga berubah, so dia akan efek kepada permintaan. Permintaan berubah berapa banyak disebabkan perubahan harga. Ini yang kita akan tengok ya. Okey, dalam situasi, cikgu bagi dua benda ni. Ni apa dia? Ni pembaris ya. Kod tak ada yang tak tahu kod. Ni pembaris. Baiklah, ni adalah dua pembaris. Okey. Lihat di sini. Pembaris pertama. Okey, cikgu ambil pembaris ni. Okey ya. Dan memberikan tekanan kepada pembaris. Dan pembaris ini kita katakan sebagai mewakili permintaan. Tangan ini adalah mewakili harga. Okey, lihat ya, apabila cikgu menekankan pembaris ini iaitu mewakili permintaan, kuantiti. Okey, nampak? Okey, kunci ni nampak ya? Berlaku apa? Berlaku perubahan terhadap pembaris yang pertama. Okey, ni pembaris yang pertama. Okey ya. Kita lihat yang kedua. Ni pembaris yang kedua. Okey. Tekanan sebenarnya yang diberikan adalah sama sebenarnya. Harga menekan kepada kuantiti, yang satu lagi ni adalah sebenarnya sama. Tapi cuba lihat. Apa yang boleh dikatakan? Ya. Dia anjal tak? Anjal tapi kurang kan sedikit berbanding dengan yang ini. Okey ya. Buat lagi sekali. Tekanan yang sama sebenarnya. Ya. Tapi yang ini apa yang kita boleh katakan ianya adalah lebih anjal. Ya. Dia anjal ya dengan lebih baik ya. Manakala yang ini, okey, kita buat sekali lagi. Yang ini dia adalah apa? Tekanan sebenarnya sama. Tak tipu, boleh cuba sendiri. Ya, tekanan adalah sama tetapi kuantiti ataupun pergerakan pembaris ini keanjalannya adalah kita boleh katakan apa? Kurang anjal ataupun tidak anjal. Ya. Okey, setakat ni boleh. Itu yang tentang anjal, konsep anjal.
Okey, kita terus masuk kepada keanjalan harga permintaan. Di awal tadi, cikgu telah menyatakan bahawa keanjalan harga permintaan adalah kita nak tengok berapakah perubahan kuantiti permintaan disebabkan oleh harga. Okay, ya? Dan kita telah lihat ada dua bentuk keanjalan. Yang ini adalah anjal, yang ini adalah tidak anjal. Okey, nampak ya. Jadi sebenarnya keanjalan harga permintaan adalah mengukur, ya. Kena faham dia punya ni dululah definisi dia. Okey, ED adalah mengukur, apa yang kita ukur? Mengukur peratus perubahan kuantiti diminta. Sebab tadi ya, perubahan kuantiti diminta. Sebab ini adalah keanjalan permintaan. Okey, diminta. Kenapa? Kesan. Ya. Kesan daripada peratus perubahan harga barang itu. Peratus perubahan harga barang itu. Dengan andaian, ini memang kita ni lah. Dengan andaian ceteris paribus. Ya, apa dia ceteris paribus? Ingat lagi ya? Bagus ya, iaitu faktor-faktor lain tidak berubah. Okay, ya. Inilah yang kita akan tengok pada hari ini, ya. Ni dia. Ya, definisi dia. Okey, ya. Dari sini kita nak tengok di sini. Mengukur ED ni mengukur peratus perubahan kuantiti diminta, sebab ini adalah permintaan, kesan daripada peratus perubahan harga barang itu. Ya. Jadi daripada definisi ini kita boleh rumuskan, buat rumus dia. Boleh buat rumus tak? Boleh ya. ED, kekal ED ya. ED sama juga peratus perubahan kuantiti diminta. Okey, tukarkan dalam bentuk formula. Peratus, simbolnya peratus. Perubahan dalam ekonomi, semua dah tahu kan? Ini adalah perubahan. Kuantiti diminta, apa dia? QD. Kuantiti diminta. Ya, kesan daripada peratus. Okey, ya. Kesan daripada peratus perubahan, apa dia? P. Ya, price. Inilah dia. Mudah kan? Boleh hafal? Tak perlu. Kena faham konsep. Itu yang penting. Boleh? Dalam ekonomi, jika ada je simbol ini, ya, ini maksudnya baru tolak yang asal. Ya, jika ada simbol ini ataupun perubahan kita akan lihat yang baru, ya, baru tolak asal. Okey, ataupun dalam rumus simbol kita buat baru adalah kita wakil satu, asal adalah kosong. Okey, boleh faham ya kalau ada ini. Okey, tapi sini kita ada peratus. So, bagaimana kita buat terbitan rumus? Okey, cikgu akan tunjukkan pada semua terbitan rumus. Okey, terbitan rumus begini ya. ED nak guna, kita guna pen merah mudah. ED, okey, ni terbitan rumus ya. Sama juga perubahan kuantiti ya. Jadi Q1 ya tolak Q kosong. Sebab apa Q kosong? Sebab ni adalah simbol perubahan. So kalau simbol perubahan kita akan tahu bahawa baru tolak asal. Ni baru tolak asal. Betul tak? Betul ya? Okey. Bahagi dengan, okey ya. Sebab dia nak cari peratus, jadi mesti bahagi dengan yang asal. Ya.
dan peratus. So kita kali 100. Boleh? Ini adalah terbitan yang pertama dulu ya, yang ni. Cik tunjukkan yang ini. Okey, yang ini adalah ini. Okey, bahagi. So buatlah. Okey, bahagi. Okey, boleh. Ya, buat yang ni pula. Bagi berapa? Nah, ya. Ini adalah harga. So, ada tanda perubahan. Ada peratus. Jadi, harga, bagus. Harga baru tolak harga asal bahagi harga asal. Sebab kita nak dapatkan peratus ya. Harga asal kali dengan 100. Okay, ya. Ini yang mana ni? Ya, ini yang bawahnya. Yang ni. Ya, yang ni di sini. Boleh? Okey ya. Daripada sini, apa yang kita boleh selesaikan? Ada tak yang kita boleh selesaikan? Ada kan? Ya, iaitu apa? Yang 100 tersebut. Ya. Yang ni. So, yang ni kita boleh selesaikan sebenarnya. Alamak. Ya. Okey. Jadi, ED sama juga Q asal tolak kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi dengan kuantiti asal bahagi dengan harga baru tolak harga asal bahagi dengan harga asal. Okey, setakat ni dapat? Ini hanya rumus dahulu. Okey, sekali lagi kita tengok ni ya. Jadi keluarkan. Sekali lagi ya. Ni untuk revision saja. Q1 apa dia? Q1 adalah kuantiti asal. Okey ya. Kuantiti asal. Okey, good. Q0. Q1 apa? Sorry ya. Q0 kuantiti asal. Q1 sama je kuantiti baru. Okey ya. Kuantiti baru. P0 sama juga harga asal. P1 sama juga harga baru. Boleh ya setakat ni? Q0. Okey, jadi keanjalan harga permintaan adalah kuantiti baru tolak kuantiti asal bahagi kuantiti asal bahagi harga baru tolak harga asal bahagi dengan harga asal. Okey ya. Mana pergi 100? 100 tu telah kita selesaikan. Okey ya. Kalau nak carry pun boleh, tapi buat apa kita nak carry sebab boleh dibuang awal-awal. Okey, boleh ya, iaitu Ki ko ko over pi po po. Ya. Ki ko ko over pi po po. Lagukanlah sikit sampai terlekat dalam otak. Okey, di sini ada satu contoh soalan. Contoh ya. Apabila harga menurun ya, harga menurun daripada RM30 ya, harga menurun daripada RM30 kepada RM25 seunit, kuantiti diminta meningkat daripada 120 unit kepada 150 unit. Kirakan keanjalan harga permintaan tersebut. Okey, kita tahu. So terus buat. ED sama juga Ki ko ya, times 100 over P po.
Cikgu dah hafal. Cikgu hafal macam tu. Q koko over P popo. Ya. So kita tahu. Okey. Ni. Q1 tolak Q0 bahagi Q0 kali 100 bahagi dengan P1 tolak P0 bahagi dengan P0 kali 100. Okay. Cara yang terbaik adalah keluarkan ataupun tandakan pada soalan ini mana satu Q1, mana satu QO dan sebagainya. Okey, so ini adalah ini adalah apa? P0, harga asal. Ni adalah harga baru. So meningkat daripada 120. Okey, 120 inilah Q asal dan 150 ini adalah QO. Conteng anda punya kertas soalan. Okey ya. So dari situ masukkan. Okey, yang ni kita dah selesaikan awal-awal pun, ya. Okey, so sama juga. Tak buat pun tak ada masalah sebab memang kita dah maklum, ya. Okey, ED sama juga. Masukkan. Q1 mana Q1? Okey, 150 QO 120 bahagi dengan QO 120 over atau bahagi P1 RM25, ya, tolak dengan berapa, ya, PO RM30 bahagi dengan RM30. Okey ya, berhati-hati apabila menggunakan kalkulator, guna dengan sebaik mungkin. Okey, sama juga. Okey ya, apabila kirakan yang ni dulu. Okey ya, so kita akan dapat 25. Okey ya, bahagi dengan, ya, kirakan yang ni, cuba kira. Okey, dapat tak? Kamu akan dapat yang ini, akan dapat negatif 17. Dia akan ada tanda negatif tu, tulis tanda negatif ni, ya. Dia mungkin di atas ni akan jadi tanda negatif ataupun bawah akan jadi tanda negatif, salah satu, ya. Sebab apa ada tanda negatif? Ingat tak lagi? Hubungan hukum permintaan. Hukum permintaan apa dia? Hukum permintaan. Ingat lagi? Ya, hukum permintaan adalah negatif ataupun songsang. Okey, dah dapat yang ni? Okey, sama juga. Jawapan akan dapat negatif 1.5. Siapa tak dapat negatif, salah. Okey, betul. Setakat ni dapat? Okey, negatif 1.5. Okey, ini bukan jawapan akhir. Jawapan akhir ambil nilai mutlak. Okey ya. Jawapan akhir, ya. Jawapan akhir ambil nilai mutlak. Boleh nampak tak ni? Nilai mutlak. Nilai mutlak ni nilai ni lah, ya. So nilai mutlak adalah sama juga 1.5, ya. ED sama juga 1.5. Okey, boleh? Okey, selesai. Apabila dah dapat yang ini, terus beri pentafsiran. Pentafsiran untuk mudah sahaja, ya. Pentafsiran dia bagaimana? Apabila ikut je pentafsiran ni, buat ayat yang sama sahaja. Ayat yang membezakan nanti tengok, ya. Cikgu akan bagi. Apabila harga, sekarang ni tadi harga menurun ke meningkat? Kita membincangkan harga menurun. So tulis harga menurun. Buat 1%. Maka kuantiti apa? Kuantiti yang apa? Yang diminta akan naik atau meningkat. Berapa banyak? Yes, ambil balik nilai ED 1.5%. Ya. Boleh? Okey, mudah kan? Okey, soalan tadi dia dah bagi soalan. Apabila bagi soalan, kita tandakan dulu mana satu Q1, QO, P1 and PO. Mudah untuk kita ni agar dia boleh guide kita. Okey, masukkan dengan baik dalam rumus. Okey ya. Kemudian kirakan dengan teliti. Okey ya. Kemudian jika
ED, pengiraan mesti akan ada tanda negatif. Kalau tak ada tanda negatif, salah pengiraan tersebut. Okay, ya. Kemudian apabila sampai selesai hingga selesai pada yang ini, kita bahagi. Kemudian jawapan akhir mestilah jawapan ambil yang nilai mutlak. So, elasticity of demand atau keanjalan permintaan bagi barang tersebut adalah 1.5. Boleh? Setelah perolehi, kita terus bahagi kita tafsirkan dia punya keanjalan. Ya? Soalan nak ke tak nak, tafsirkan je. Kena beri. Ya? Apabila harga menurun, kenapa kita letak menurun? Sebab dalam soalan dia kata harga menurun. Kalau dalam soalan menunjukkan harga meningkat, tulis meningkat. Ya? Yang ini kekal 1%. Okay? Tak 1% untuk harga. Maka kuantiti yang diminta akan meningkat. Okey, yang ini ambil nilai ED yang kita perolehi. Apa-apa nilai ED yang kita akan perolehi. Okey, setakat ni boleh ya? Okey, tengok contoh soalan keanjalan yang lain. Dia ada dalam pelbagai bentuk soalan keanjalan ni. Ni keanjalan permintaan. Okay, ya? Soalan yang ni, jadual menunjukkan peratus perubahan kuantiti diminta dan peratus perubahan harga bagi barang M dan barang N. Okey, kalau kita tengok di sini, dia dah bagi peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan harga dia dah bagi dan juga peratus perubahan kuantiti. Peratus perubahan kuantiti. Okey, yang tadi dia bagi setiap unit kan ya, harga berubah daripada berapa ke berapa, kuantiti berubah dari berapa ke berapa, tapi yang ini dia dah bagi peratus perubahan harga. So tak perlu nak kira lagi lah, cuma kita terus sahaja. Soalan, berapakah nilai keanjalan harga permintaan bagi kedua-dua barang tersebut? Kita tahu ED, apa dia punya formula? ED sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Okey, so senang je kita selesaikan. Barang M, okey ya, barang M. Okey, ED sama juga. Okey, berapa? Ya, sebab rumus kita dah tulis di sini. So, mana? Q ya. 20. Terus saja. 20 bahagi dengan 5. Ya. So sama juga berapa jawapannya? Ya. Jawapannya adalah berapa? 4. Ya. ED sama dengan 4 lah. Okey, barang N mudah aja. Kita dah buat yang di sini ya, ED. So terus je ED sama juga peratus perubahan Q. Ambil Q untuk N iaitu 5 bahagi dengan 10. Okey ya. Sama juga 0.2. Okey, nampak? Mudah kan untuk mengira keanjalan harga permintaan. Okey, satu lagi soalan keanjalan permintaan boleh didatangkan dalam bentuk kelok ya. Okey, kelok permintaan. Okey, contoh soalan. Okey ya. Cuba buat satu ya. Contoh ni contoh ya. Okey. Harga, kuantiti, origin. Okey, contohnya macam ni. Dia akan bagi 1 kilo. Ya, permintaan D ya. Dan dia akan bagi harga. Contoh okey, dan dia akan tunjuk anak panah macam ni je. Ya. Soalan boleh berbunyi, berapakah keanjalan permintaan harga permintaan. Contoh soalan ya. Permintaan bagi barang X. Katakan ini adalah kelok permintaan X. Ya. Okey, boleh selesaikan? Ya. So mudah je. Sama juga. So
kita plotkan, oh mana dia ni harga asal. Harga asal tandakan, ya. Kenapa sini PO? Sebab ni dari kita tengok anak panah dia. Okay, ya. So dia ke sana. Jadi apabila ni PO, yang ini adalah QO. Kuantiti asal ni adalah Q1. Ya. Boleh selesaikan? Ya. So terus ED sama juga Q1 tolak Q0 bahagi dengan Q0 kali 100 sama dengan P tolak PO bahagi PO kali 100. Yang ni sebenarnya selesai. Tinggal Q koko over P popo. Okey, boleh selesaikan? Boleh kan dengan mudah? Okey, so cikgu tinggalkan pada kamu untuk diselesaikan. Dah. Okey, dah selesaikan. Jangan lupa tafsirkan perkalikan jalan yang diperoleh. Cara pentafsiran apa? Ya. Apabila harga meningkat, sebab ini kita menunjukkan peningkatan. Apabila harga meningkat sebanyak 1%, maka kuantiti yang diminta akan berubah ataupun menurun sebanyak berapa peratus. Berapa, ya. Itu bergantung pada ED yang kamu perolehi nanti. Okey, selamat mencuba. Berjaya.